Assalamualaikum. So hari ini kita akan tengok macam mana nak bina sebuah line follower robot. So ini tutorial ni berdasarkan kit daripada Elvira Isobot. Tapi boleh juga dia applykan pada kit-kit lain lah yang hampir serupa, ataupun gunakan teknik ni apply pada mana-mana kit yang lain. So first thing we need to do is so manual so saya akan mengajar cara membina kita akan bina robot ni. Hari ni kita akan tengok macam mana kita nak pasang robot Isobot ni. So sedikit pengenalan. So ini controller yang kita akan guna, Microbit. So ini adalah version 2. Satu cara nak tahu version 2 is dia ada lekuk dekat bawah ni. Version 2 dengan version 1, version 2 lagi baik lah sebab dia ada banyak function tambahan. Satunya ialah ini ialah satu switch yang kita boleh tekan, touch switch. Dia juga ada speaker dan mikrofon. Sebab ada speaker dan mikrofon ni, kita boleh pelbagaikan lagi fungsi robot yang kita buat ni. Dan kita ada board yang kita panggil sebagai extension board, iaitu jenama Yahboom Superbit. Yahboom Superbit ni, so dia ada bateri on board. Bateri ni rupa dia macam bateri kita punya AA yang biasa kita tengok, cuma dia besar. So dia bukan saiz AA. Bateri ni kita panggil sebagai bateri 18650. Dia ialah bateri lithium ion rechargeable. So untuk charge dia, kita boleh charge atas board ni. Sebab board ni pun ada micro USB sini. So kita just cucuk kita punya charger handphone dan dia akan charge bateri ni. So bila kita on dia macam ni, bila kita off macam ni. Bila kita charge dia akan color merah. Bila penuh dia akan jadi color biru. So boleh jimat pakai bateri ni, boleh charge banyak-banyak kali, boleh pakai lama-lama. So cara masukkan microbit tu, kita just slot in macam ni saja. So itu kita dah sambungkan microbit dengan Superbit. So sekarang ni before we start make our robot, kita kena ada chassis lah. So chassis ni boleh guna apa-apalah. Kalau guna yang 3D printed macam ni, kit ni dia guna 3D printed, boleh nak guna Tupperware, boleh nak guna kayu, boleh. So apa-apa material yang mudah yang didapati dan sesuai dengan apa bentuk atau application robot yang nak buat. So lepas kita dah settle down the chassis, kita kena decide mana depan mana belakang. Mana depan mana belakang, so mungkin yang ni depan, yang ni belakang. So boleh buat macam ni. So yang ni depan pun boleh. Tapi untuk hari ni, untuk kit ni, dia dibina supaya ini depan. Bukan maksud tak boleh guna ni depan, boleh. Tapi design tu akan programming dia akan jadi lain lah. So untuk mudahkan, hari ni kita akan ambil supaya bahagian sini ialah depan. So depan, kanan dan kiri. So ni belakang lah. So kita akan sambungkan motor. So kita akan guna motor TT motor. TT motor macam ni, motor kuning ni. Motor DC motor tu yang ni, bahagian depan ni, dalam ni. Kenapa dia besar? Bahagian kuning ni, dalam ni ada gearbox. Gearbox ni untuk tukar dia punya dia punya operasi motor lah. Sebab motor ni laju. Walaupun dia laju, dia punya torque dia, pick up dia rendah. So dia tak boleh nak gerakkan benda berat. Jadi bila ada gearbox, dia pusingan dia jadi perlahan sikit, tapi dia lebih kuat untuk gerakkan badan robot ni. So ni TT motor. TT motor ni biasa kalau kita beli, dia tak ada konektor. Biasa kita ada konektor. Kadang-kadang kita beli daripada seller online, dia ada konektor siap. So kalau boleh, belilah yang daripada yang ada siap, ada wire, ada konektor. Kalau tak, kena soldering sendiri macam ni. Yang macam ni saya terpaksa soldering sendiri, sambungkan dengan satu jumper wire. Jumper wire. Jumper wire ialah wire-wire macam ni. Ini ialah jumper wire. Jumper wire ni jenis female-female, iaitu dia jenis macam ni. Ada juga jenis male-female dan male-male. Tapi untuk hari ni kita akan tengok female-female saja dulu. So ambil wire ni,
potong. Okey, lepas tu solder solder atas titi motor. Okey, solder tu kena pakai soldering iron lah. Okey, soldering iron dia bukan boleh set, bukan pakai glue gun, dia bukan glue gun. Okey, dia ada soldering iron. Okey, kalau nak mudah boleh dapatkan set titi motor ni daripada Elvira. Okey, boleh search kat Shopee Elvira. So dia dah siap ada soket. Dia dah siap ada soket. So bila dah ada soket, kita boleh terus cucuk atas Superbeat ni tanpa perlu buat soldering. Sebab nak buat soldering pun kena ada equipment dan perlu ada kemahiran kan. So beli yang ni boleh terus cucuk. Okey, so sekarang saya pasang macam ni. Okey, tak sebelah sini. Okey, sebelah kiri saya akan gunakan konektor yang M3. Okey, Superbeat ni ada 4 konektor kita boleh pakai untuk TT motor, DC motor. So kita boleh buat 4 tayar, 4 motor. Okey, tapi untuk kali ni kita guna 2 saja. So dia ada M1, M2, M3 dan M4. Okey, untuk motor sebelah kiri saya guna M3. Just cucuk masuk. Okey, macam tu. Okey, dan motor sebelah kanan saya akan masukkan dekat M1. Okey. Okey, kenapa saya pilih M1 dengan M3? Satunya sebab M1 tu dah sebelah sini. So senang, dekat dia punya wiring tu, tak perlu melintas macam tu. M3 pula sebab dia sebelah sini. Okey, kenapa tak guna 2 dengan 4? Itu pilihan lah. Saya selalu mula dengan nombor 1. Okey, yang sini mula dengan nombor 3. So kalau saya nak sambung motor lagi, saya akan sambung 3 dengan 4. So depan ni akan ada motor lain. Okey, so lepas dah siap ni, okey, kita boleh program lah. Okey, so first yang kita nak buat ialah kita nak buat robot ni gerak ke depan dan ke belakang dulu. Simple saja, gerak ke depan dan ke belakang. So kita sambungkan wire USB ni. Okey, then go to programming. Okey. Okey. So kita mulakan dengan new project. Okey. Okey, sekarang kita start buat programming. So kita start dengan new project. So saya bagi nama project ni robot. Okay, enter. So okay, so we start dengan new project. Okay, so first thing we need to do is install extension untuk Superbeat. Superbeat tu buat yang kita pakai kat bawah tu sebab kita perlu install ni supaya kita boleh access function-function atas Superbeat tu. So pergi extension. Okey, dan kita akan ada macam-macam extension di sini. Okey, untuk install Superbeat, okey, kita akan type yang ni So boleh pause kat sini dan type benda ni. Okey. Okey, lepas dah type, search, dan kita akan ada Superbeat punya extension. So just klik ini dan dia akan install Superbeat punya block. So kalau ada keluar benda ni, Superbeat ni, so mana kita dah berjaya install lah extension tu. Okey, so sekarang kita nak buat robot kita ke depan. Okey, dalam Superbeat ni punya block, okay, kita ada block yang ni. Ada banyak block lagi, boleh explore. Tapi saya nak tunjuk block yang ni. Block ni membolehkan kita kontrol 2 motor. Okey, so motor mana kita nak kontrol ialah M1 dan M3. So M1 ialah motor kanan, M3 ialah motor kiri. So kalau kosong dia stop, kalau 255 dia akan berpusing lah dengan kelajuan maksimum pada satu arah. Kalau negatif 255 dia akan pusing pada arah bertentangan. So sekarang ni saya nak kenal pasti value mana yang membolehkan dia bergerak ke hadapan. So saya try dengan 255 dulu lah. Saya letak 22 ni,
255. Okey. Dan saya download ke dalam Microbit. Okey, untuk download direct ke dalam Microbit, pastikan Microbit kita dah di-connected dululah. Macam saya punya dah connected to Microbit. So bila saya tekan download, dia automatic direct masuk dalam Microbit. Kalau tidak, dia akan download masuk dalam folder download. Lepas tu kita kena copy dan paste dalam Microbit. Okey, saya tekan download. Tunggu kejap. Okey, dia akan keluar downloaded. Maksud dia dah di-download lah. Okey. So saya boleh tengok dekat dekat robot ni. So sekarang ni dia tak bergerak sebab saya tak on lagi bot ni. Untuk control motor ni, bot ni kena on So saya dah so motor dah start berpusing. Dia dah start pusing tu. Okey, tapi bila saya letak bawah, okey, dia gerak ke belakang. Maknanya nilai 255 tu maksud dia motor ni akan berpusing ke arah belakang robot. Tapi itu kalau saya punya belakang kat sini. Kalau saya kata ni saya punya depan, so dia bergerak ke depan lah. So ini bergantung pada macam mana kita define kita punya depan dan belakang. So saya off dulu. Okey, letak balik. Okey, tukar ni kepada negatif 255. Okey, so download semula. Okey, lepas dah siap, kita boleh test balik lah. So onkan semula. So letak. Okey, so dia dah dia dah bergerak ke hadapan Okey, laju je benda ni gerak. Okey, so kita off. So kita dah berjaya buat robot ni gerak ke depan dan ke belakang. Okey, untuk buat dia corner, sebenarnya kita just main dengan value yang kita dah buat tadi lah. Okay, kita dah tahu berapa value yang perlu untuk depan dan belakang. So let's say kalau kita nak dia corner ke kanan, mengarah ke kanan macam ni. Okey, arah sana macam ni. Okey, so motor sini tak bergerak. Motor sini gerak ke depan, so dia akan pusing macam tu. So dia akan pusing macam tu. Okey, macam tu. Okey, so kalau motor ni nak bergerak, ini ialah M3. Motor ni tak bergerak, ini ialah M1. So kita tukar dekat programming. M1 tak bergerak. M1 nilai dia kosong. Okey, kita try tengok. Kalau lah tak percaya kan. Okey, kita try. Okey, kita download. Okey, so on. So okey, so dia pusing. Okey, dia pusing ke sana. Pusing ke arah kanan. Okey, itu satu cara kita boleh guna untuk pusing ke kanan. Satu lagi cara ialah M1 ni, tadi kita kata M1 berhenti kan. Sekarang ni M1 gerak ke belakang. Gerak ke belakang. So macam ni. So M1 gerak ke belakang, M3 gerak ke hadapan. Okey, so kita tengok apa jadi. Okey, so kita on. Okey, dua-dua motor berjalan tapi pada arah yang bertentangan. So dia akan pusing macam tu. Kita keluar pula. Okey, so itu cara kedua lah kita boleh buat untuk dia corner. Okey, bergantung pada programming yang kita buat, kita boleh pilih salah satu lah. Okey, macam mana yang paling baik bagi kita punya circuit tu, dita tu. Mana yang paling laju, dia boleh gerak, mana yang paling lancar. Okey, satu lagi cara untuk corner yang kita boleh cuba ialah dua-dua jalan ke depan tapi pada kelajuan yang berbeza.
Maknanya M3 jalan laju, M1 jalan perlahan. So dia akan jalan ke depan sambil corner dengan perlahan-perlahan corner. Itu pun boleh. Okey. So kena eksperimen lah nak tahu yang mana paling sesuai untuk kita punya robot dan kita punya Lita. Sebab lain Lita, lain dia punya keperluan programming dia nanti. Okey. Sekarang kita akan pasang, kita akan sambungkan kita punya line follower module ke microbit. Okey, melalui superbit. Sebab kita tak boleh nak sambung direct ke sini. So kita sambung ke superbit dan superbit akan sambungkan ke microbit. Okey, so untuk buat penyambungan ni paling mudah ialah kita cabut dululah microbit ni. Okey, sebab kita akan sambungkan dekat bahagian belakang ni. Benda-benda tajam ni So ini semua ada label. So kita akan sambungkan dekat bahagian ni, pin-pin sini. Okey. So kita ambil wire. Okey, so ini ialah sensor kita. Okey, 5 way, 5 way sebab ada 5 sensor di sini. So dia boleh tahu line tu ada dekat bahagian mana lah. So daripada situ kita punya robot akan pilih nak gerak ke kiri atau ke kanan. Okey. So kita akan sambungkan kita punya wire. Okey, Okey. Siap. Okey. So dah sambung macam tu. So yang putih ialah ground, yang kelabu ialah VCC. So kita sambung kat connector yang ni. Sini. Sini ada power supply sini. Hitam ialah ground, merah ialah 5 volt iaitu VCC. So sambung. So sekarang ni kita dah power up kita punya sensor. Sekarang ni kita nak baca apa yang sensor ni baca ke microbit. Okey, apa yang sensor ni baca ke microbit. So kita guna yang ni. Okey, ambil yang bahagian sini. So kalau tengok ni, bawah ni dia I1 sampai I5. Okey, so I1 ialah purple, I5 ialah orange. Dan saya akan gunakan pin P1 sampai P5. Okey, kenapa saya guna P1 sampai P5? Sebab nak senang ingat. Jadi out 1 ialah P1, out 3 ialah P3, out 5 ialah P5 macam tu. Jadi tak perlu nak susah-susah. Dan satu lagi dia berderet macam tu. Dia betul-betul 5 sederet. 5 sederet kat sini. Okey. 5 sederet. So senang kita nak sambung. Okey. So sekarang line follower kita telah disambung. Masukkan balik microbit dan kita boleh mula buat programming untuk line follower. Okey. So kita akan dapati bahawa okey, kita dapati bahawa dia dah start boleh akan menyala lampu dekat ni sensor ni. Okey, apa yang berlaku saya terangkan kat sini. Okey, kalau ada benda kat bawah dia, ada benda dekat bawah dia, dia melantunkan maknanya sensor ni dia akan tembak infrared dan dia akan terima balik. Kalau dia terima balik isyarat tu, dia akan menyalakan LED dan nilai yang dia baca ialah 1. Okey, kalau dia tembak tak ada benda reflect balik, dia akan baca sebagai kosong. Okey. Jadi bila kita buat line follower, bawah tu akan color putih. So dia akan pantul semua. Tapi bila ada line, tempat yang mana ada line tu warna hitam. Hitam ni menyerap. Dia menyerap cahaya tadi. So dia akan jadi macam ni. Maknanya kalau macam ni, tengah ni ada line. So dia serap, so dia jadi tak menyala LED tu, maksud dia kosong dekat situ. So kita akan tengok dalam programming macam mana kita nak buat benda ni. Okey.
sebelum kita mula programming tengok ni, lampu ni menyala. Walaupun dalam programming tak ada pun untuk menyala ni. Okey, sebabnya LED yang dekat sini 5x5 microbit ni, dia juga ada connection dengan pin-pin yang kita guna tadi, iaitu pin 4 dan pin 5. Jadi untuk mengelakkan macam interference antara sensor yang kita guna dengan sensor yang dah memang ada atas ni, kita kena off dulu dia ni. So kita tak pakai. Ini buat. Kalau tak nanti kita kena perlu ambil. So LED, pergi more, LED enable false. Okay, so bila kita guna arahan ni, LED ni akan padam. So sensor kita dah tak ada interference lah lepas tu. Okay, itu satu. Okay, yang kedua kita kena buat ialah kita kena create variables. Create variable ni sebab kita nak baca nilai sensor tu. Lepas baca kita kena simpan kejap. Simpan dalam satu nilai, lepas tu kita akan compare nilai tu. Okay, kita akan compare lah. Kita compare sebab kita nak tahu line hitam tu ada dekat bawah sensor yang mana. Sebab kita ada 5 sensor kat sini, I1 sampai I5, kita nak tahu dia di bawah sensor yang mana. Okay, so kita buat variables. So variables, make a variables. Okay, I1, make a new variables. I2, I3, I4 dan I5. Okay, kenapa ada 5? Sebab kita ada 5 sensor. Kita nak baca ke semua 5-5 ni. Okay, lepas kita dah siap buat variables ni, dia masih belum baca sebab kita nak baca, kita kena set variable tu kepada nilai yang dibaca. So kita letak ni dalam forever. So ni buang dululah. Okay, set I5, set I1 lah, kita mula dengan 1 set I1 kepada pin mana yang I1 tadi sambung. Okay, so I1 kita tadi kalau ingat kita sambung pada P1. P1. So kita akan pergi bawah ni dekat pin mana, digital read pin, tak sini P1. Dan kita akan repeat ni untuk 4 lagi pin, I2, P2. Okay, repeat lagi tak sini, I3, P3 lagi, I4, P4, dan last sekali ialah I5, P5. Okay, jadi nampak tak dekat sini kenapa kita perlu bersistematik dalam nak merancang pin nak sambung kepada sensor yang mana. Macam saya buat tadi, I1 sambung pada P1. P1 dia punya variable dia ialah nama I1. So semua 111, senang nak hafal. Okay, so dia akan memudahkan kita masa buat programming nanti. Okay, kita dah ada nilai ni dan kita dah baca dia. So nilai sensor tu semua dia akan simpan dalam I1, I2, I3, I4 dan I5. Sekarang kita nak gerakkan robot kita berdasarkan apa yang dia nampak, berdasarkan apa yang dia baca dekat sini. So saya pergi dekat logic. Okay, if true. Okay, so saya nak comparekan nilai variables ni dengan nilai kosong. Sebab nilai kosong maksud dia tak ada berlaku reflection. Kenapa tak ada berlaku reflection? Sebab line tu warna hitam, dia menyerap. So maknanya line, mana ada tempat ada line tu, I ni akan jadi kosong. Okay, so saya pergi logic. Okay, pergi comparison. So saya comparekan, first saya comparekan I1. Okay, so ayat dia, okay, so ayat dia macam ni. Jika I1 sama dengan kosong. Okay, I1 yang mana? I1 yang sebelah kiri sekali. I1 yang sebelah kiri sekali. Maknanya line tu ada dekat sebelah
kiri. So saya nak robot saya corner ke kiri lah, sebab line tu kat sebelah kiri kan. So corner ke kiri. Sebab saya punya aim ialah nak pastikan line tu duduk tengah sebenarnya. Okey, kalau line tu ke sebelah kiri, saya akan corner ke sebelah kiri. So untuk corner ke sebelah kiri, motor M3 tak bergerak, M1 akan bergerak ke depan. So dia akan corner ke sebelah kiri. Okey, so M3 kosong. Okey, M1 negatif 255. So dia akan gerak ke depan. So dia akan corner ke sebelah kiri. Okey, so teruskan dengan syarat-syarat yang lain. Okey, kalau I2 pula, line tu dekat I2. Kalau line tu dekat I2, so I2 ni lagi jadi kosong. So apa yang saya nak buat ialah saya nak juga motor saya pusing ke kiri. Okey, saya juga boleh buat supaya dia bergerak ke depan, sebab dia taklah ke tepi sangat, dia masih dekat tengah-tengah. Tapi saya pilih untuk gerak ke kiri. Okey, pemilihan untuk gerak ke kiri atau ke kanan atau terus ni yang akan efek kita punya performance robot. Okey, sebab kita yang buat keputusan ni. Okey, keputusan ni hanya boleh dibuat berdasarkan kita punya circuit tu dan kita punya experimentation. Sebab circuit kita semua lain-lain. Okey, so teruskan. So I3. Okey, I3 ni ialah sensor 3. Sensor 3 ni sensor yang tengah-tengah. Maknanya kalau line tu dekat tengah, kita tak naklah robot kita kona-kona, kita nak dia jalan terus ke hadapan. So kita letak dua-dua sebagai negatif 255. Okey. Lepas tu kalau I4 pula, I4 dia dah ke sebelah kanan. Okey, I4 dah sebelah kanan. Jadi saya nak robot saya bergerak ke kanan. So untuk bergerak ke kanan, okey, I1 akan jadi kosong. Okey, I3 akan M1 akan jadi kosong, M3 akan jadi negatif 255. Gerak ke depan. Okey, dan satu lagi ialah copy. Satu lagi ialah I5. Okey, I5 pun sama macam I4 lah saya buat. Okey. Okey, kalau berlaku keadaan selain daripada apa yang kita dah define ni, kita nak robot kita buat apa? Okey, so dalam kes ni biasanya robot kita akan suruh reverse lah. Ni mungkin dia dah terlajak ke hadapan. So kita suruh dia go stun balik ke belakang. So untuk go stun reverse ialah 255 kedua-dua motor. Then kita boleh download. Okey. So saya dah download. Okey. Motor ni. Okey. So sekarang kita test satu-satu. Okey. Contoh yang ni. Contoh sekarang ni line ada di sebelah I1. Nampak I1 ni padam. So motor sini tak jalan. Motor sini sahaja yang jalan ke hadapan. So dia akan corner ke sana. Keadaan yang kedua macam ni. Okey. I1 line tu dekat I2. So still sama macam I1, dia akan gerak ke sini. Kalau line tu dekat tengah, dua-dua motor akan berjalan ke hadapan. So dia akan gerak ke hadapan betul. Kalau macam ni, okey, sebelah kiri, sebelah kanan pula, so dia akan gerak macam tu. Sebab motor ni jalan, motor sebelah sini tak jalan. Kalau last kali keadaan macam ni, dia akan gerak macam tu. Okey, still ke kanan. Kalau berlaku keadaan di mana kita semua ni dia tak detect, tak jumpa line langsung, dia akan jalan ke belakang, reverse. Okey. So ini ialah asas untuk line follower. Okey. Untuk program tadi, line follower kita dah boleh berfungsi, tapi fungsinya sangat asas dan ada mungkin corner-corner yang sangat kompleks dia tak boleh ikut. Naik macam kalau simpan ada macam corner tu tajam ke apa, mungkin dia tak boleh ikut. Okey, untuk jadikan program kita lebih baik, okey, kita kena tambah keadaan-keadaan ni. Okey, mungkin juga berlaku keadaan di mana kedua-dua, okey, I4 dengan I5 ni kosong.
Tapi kita tak beritahu kat sini. Tak dinyatakan. So kita kena buat lagi satu keadaan di mana macam mana kalau I4 dengan I5 dua-dua kosong. Nak buat apa? Lagi banyak keadaan yang kita define, lagi lancar pergerakan robot kita. Okay, so bergantung pada kita punya circuit lah, sama ada perlu atau tidak kita tambahkan lagi condition ni. Okay, tapi kalau lagi banyak condition yang kita buat, robot kita mana-mana circuit pun dia boleh jalan. Bukan cakap yang kita lita yang kita buat saja. Lita orang lain pun dia boleh jalan. Sebab semua keadaan dia tahu apa nak buat. Kalau dia tak tahu apa nak buat, macam program yang saya buat ni, kalau asal dia tak tahu apa nak buat, dia akan reverse. So dia akan jadi perlahan lah, ataupun tak boleh jalan sampai ujung. Sebab asyik nak reverse je. Okay, untuk jadikan robot ni lagi baik, kita kena definekan semua keadaan yang wujud. Okay. Okay, so yang last kali kita akan sambungkan ultrasonic sensor untuk tengok ke hadapan. So ultrasonic berbeza dengan yang line follower tadi, sebab line follower guna infrared, iaitu cahaya. Yang ini guna bunyi. So dia boleh ukur jarak. Macam mana dia ukur jarak ialah sebab bunyi, kita tahu kelajuan bunyi. So satu ni akan tembak bunyi ultrasonic, kita tak dengar bunyi ni, tembak, dan bila kena objek dia akan melantun balik. So masa yang antara tembak dengan terima tu, dia akan ukur jarak, dia akan kirakan untuk kita. Kita tak perlu kira, dia akan kirakan dalam programming. Okay, tapi first kita kena buat ialah sambungkan ni pada kita punya super bit. So dia ada 4 pin. So VCC dengan ground kita sambung dulu. So VCC yang color biru. So okay, it's a good practice, it's a good ialah offkan dulu. Pastikan kita off. Itu satu macam good punya ni lah kaedah. So VCC is biru, so kita sambung VCC biru ke merah ni. Okay, dan satu lagi putih ni ground. So ground ni sambung pada sini. Okay, betul. Okay, nampak Okay, then kita punya 2 pin untuk data ni, iaitu trigger dengan ping dengan trigger dengan echo. Okay, so purple is echo, kelabu is trigger. So trigger yang akan tembak, echo yang terima balik. So untuk hari ni, untuk kali ni saya akan sambungkan. Okay, cabut payah. Okay, sambungkan. Okay, trigger akan masuk pin 6. Kenapa saya pilih pin 6? Sebab tadi dah pakai nombor 1 sampai 5. So nak senang ingat, yang ni trigger ialah 6. Okay, trigger ialah 6. Dan echo saya sambung dekat 7. So senang ingat pin-pin tu. So macam ni. Okay, 6 dengan 7. Okay, so tak sini, masukkan microbit. Okay, tak tepi dulu, kita balik pada programming. So untuk guna ultrasonic, kita kena install extension. Okay, pergi extension. Kali ni tak payah paste apa-apa kat sini, sebab ultrasonic ni dah ada kat sini. So kita just klik ni. So tunggu kejap. So kita ada sonar dekat sini. Okay, sonar. So kita pergi dekat sonar, kita dapat bahawa ada satu blok saja. Blok ni akan tolong kita ukur jarak. So kita nak pakai ni untuk ukur jarak. So kita kena set lah. Okay, ping ataupun trigger kita sambung pada tadi P6. Kenapa P6? Sebab kita yang sambung kat P6 tadi. Okay, so ini ialah P7 echo. Unit yang kita nak ukur ialah unit sentimeter lah. Okay, kita nak ukur dalam unit sentimeter. Okay, lepas tu saya nak comparekan jarak ni supaya robot saya berhenti. So saya letak, pergi dekat logic. Okay, if kat sini. Okay, if. Okay, saya comparekan jarak yang saya baca tadi. If tak sini. Okay, if jarak yang saya baca kurang
Okay, tukar dia punya operate. Okay, kurang daripada 10. 10 ni apa? 10 cm. Kenapa cm? Sebab dekat sini saya kata cm. Kalau kurang daripada 10 cm, apa yang saya nak ialah kedua-dua motor saya berhenti. Maknanya ada benda dekat depan yang akan jalan. Stop. Okay. So M1 berhenti, M3 pun berhenti. Okay. Tapi kalau tak ada benda-benda, so saya tekan plus ni. Tapi kalau tak ada halangan di hadapan, apa yang saya nak buat ialah saya nak dia berfungsi sebagai line follower. Itu sahaja. Lepas tu kita boleh download. Okey. Pada download kita boleh cuba on lah benda ni Bismillahirrahmanirrahim. So motor tu jalan, tapi bila saya letak ni dia stop. Okey. Okey. Tu okey. Motor tu kan jalan kan. Okay, bila saya tutup yang sensor ni ada benda dekat depan dia macam tu, dia berhenti. Saya ni jalan, berhenti. So ini ialah untuk obstacle detection. So kita dah siap satu robot line follower asas dengan obstacle detection. Okay, so itu sajalah sebenarnya. Yang lain tu kena eksperimen sendiri, tambah-tambah function. Macam kalau dia baru nak jalan tu dia buat bunyi dulu ke, ataupun kalau ada halangan dia akan buat bunyi. So boleh cuba buat-buat yang tu Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum.